Okey. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi perbualan kita malam ini. Sekali lagi kita berbual-bual dengan Tuan Aiman Ismail. Aiman Ismail, konsultan copywriting di ABS Digital Sendirian Berhad. Selamat datang tuan. Terima kasih puan lagi sekali. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membuat iklan dan membuat copywriting, ini kerja yang mesti dibuat banyak kali. Kena buat banyak copywriting, kena buat banyak iklan dan kena keluar duit untuk ditestkan iklan copywriting kita dan iklan kita tu. Kena ditest iklan yang mana yang jalan dan tak jalan. Di kalangan copywriters ini, mereka gunakan istilah split test. Split, ujian potong, split, pecahkan. Begitulah, split test. Jadi pada malam ini kita akan tanya Tuan Aiman, bagaimana nak buat split test tu? Kan? Bagaimana nak buat dan bagaimana kosnya boleh dikawal supaya tidaklah mahal sangat kan? Betul puan. Kira peniaga kecil macam kita pun mampu jalankan split test. Tuan, terangkan dululah apalah bendanya yang dikatakan split test tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, perkara yang kita perlu faham mengenai split test ini. Split test ini ialah kita membuat ujian ke atas beberapa kempen iklan ataupun yang mengandungi copywriting lah setiap iklan itu. Tujuannya yang pertama sekali untuk kita tahu iklan mana satu yang memberikan respon yang lebih tinggi. Maksud respon tu apa? Tuan ni gunakan perkataan Inggeris. Baiklah, saya akan menggunakan. Kena terangkan. Baiklah. Apa maksud respon? Respon ini merujuk kepada kebiasaannya kita akan menggunakan kayu ukurnya adalah bilangan leads yang masuk ke dalam WhatsApp kita. Oh, itulah yang dikatakan respon. Betul. Cakaplah macam itu. Baiklah, sudah cakap. Yang kedua, kebiasaannya bagi e-commerce player, mereka akan menggunakan indikator ataupun kayu ukurnya adalah jumlah sale. Daripada 3 kempen iklan yang dijalankan, kempen iklan mana yang menghasilkan sale yang lebih banyak. Tujuannya adalah untuk kita tahu target market mana yang paling banyak respon, masalah mana yang mereka paling respon, ataupun kemahuan mana yang mereka mahu sebenar-benarnya. Tadi Tuan cakap respon tu berapa leads masuk? Kalau itu kayu ukur dalam kalau itu kayu ukurnya? Betul. Oh. Jadi mungkin kayu ukurnya adalah jualan. Betul. Dia bergantung pada objektif daripada split test. Tetapi pokok pangkalnya yang paling utama sekali adalah yang kita nak tahu target market mana ataupun iklan mana yang memberi respon yang paling tinggi. Oh, kalau kita nak ukur dari segi berapa banyak leads, kita tengoklah mana daripada 3 iklan yang mana mendapat lebih banyak leads. Kalau kita nak ukur dari segi jualan pun samalah. Kita tengoklah daripada iklan itu yang mana yang menghasilkan lebih banyak jualan. Betul. Baru faham. Kalau ketiga-tiganya menghasilkan sale ataupun leads yang lebih kurang sama, jackpot lah. Maksudnya untunglah 3 iklan tu memberikan pulangan. Tetapi jaranglah berlaku seperti itu. Jadi tuan sebut 3 iklan. 3 iklan tu copywritingnya lain-lain atau sama? Lain-lain. Oh. Pada permulaannya kita akan cuba test dari sudut target marketnya. Sebagai contoh, kita guna contoh susu kambing tadi. Mungkin iklan yang pertama untuk ayah yang nak bertenaga untuk pergi kerja. Yang kedua adalah ibu yang suri rumah
Maksudnya yang buat banyak kerja di rumah. Yang ketiga adalah anak untuk bertenaga untuk masuk ke kelas. Jadi apabila mereka minum itu, tidaklah cepat mengantuk di dalam kelas. Jadi buat 3 iklan. Betul. 3 iklan, 3 copywriting. Betul. Kena berbeza. Oh. Siapa yang nak buat iklan tu? Untuk copywriting, biasanya copywriter yang akan buat. Kalau untuk iklan, yang nak menjalankan iklan itu biasanya memang kita akan sebut sebagai account manager, iaitu orang yang membuat iklan terpulang. Dia nak buat iklan Facebook ads. Kalau fokus utama pada malam ni untuk Facebook, memang kita akan cari orang yang boleh buat Facebook ads. Yang lazimnya lah, kalau untuk produk macam susu kambing ni kan, FB ads bagus ke? Bagus, sebab Facebook ad masih relevan kerana dia masih mempunyai banyak database. Masih relevan. Masih relevan. Kalau macam Google Ads, Google Ads ini dia lebih ke produk macam susu kambing dan yang seakan-akan susu kambing inilah produk-produk kesihatan. boleh? Google Ads pun boleh. Boleh. Kerana di Google Ads sifatnya adalah orang yang mencari. Jadi sebagai contoh, bagi orang yang dah kenal jenama susu kambing kita, mereka akan terus type. Jadi akan keluarlah kita punya iklan. Bagi orang yang tak kenal, mungkin mereka tulis cara menambah tenaga di bulan puasa. Akan keluarlah iklan kita itu. Jadi dalam copywriting itu barulah kita ceritakan, barulah kita perkenalkan produk kita. Tuan, yang dikatakan copywriting ni kan, Ya. sebenarnya yang dikatakan copywriting tu apa? Copywriting ini adalah ayat ataupun message yang kita nak sampaikan kepada target market kita tanpa kita perlu nak manipulasikan pelanggan kita itu sendiri. Apa makna manipulasi pelanggan itu sendiri? Dalam manipulasi pelanggan ini, mungkin dalam headline itu kita akan cakap, kalau nak anak pandai, beli ini. Tak nak suami lari, dapatkan ini. Oh, itu copywriting. Jadi copywriting ini mudah kata message yang kita nak hantarkan kepada target market kita itu tanpa kita nak manipulasi emosi mereka. Yang sekarang saya tengok tu banyak macam manipulasi emosi kita tu. Itu bukan copy. Itu copywriting juga, tetapi dari sudut fahaman mereka, sebab majoriti masih mengajarkan perkara-perkara yang perlu menakut-nakutkan customer, perlu memberi harapan menggunung kepada customer. Oh, baik. Apabila kita buat test, kan? Apabila kita buat test, bagaimana test tu dijalankan? Test itu dijalankan pertama sekali. Langkah yang pertama adalah kita nak kena kenal pasti apa target market yang kita nak masuk dan apa message yang kita nak sampaikan kepada target market. Itu yang pertama sekali. Kaedahnya, sekiranya tuan-tuan sudah mempunyai banyak database pelanggan, tuan-tuan boleh buat survey kepada pelanggan tuan-tuan untuk tuan-tuan kenal dalam banyak-banyak yang beli produk tuan ni, mereka ni dalam kategori kerjanya apa, duduk di mana, kenapa dia orang beli. Apabila kita sudah dapat top 5, maksudnya dalam 100 ni kita tengok 20 suri rumah. Jadi kita boleh buat hasilkan kempen split test untuk suri rumah dan kita boleh jalankan iklan kempen kat situlah. Maksudnya kita susun siap-siap tengok majoriti persamaannya di mana. Sebab dalam banyak-banyak kelompok pelanggan, dia akan ada persamaan. Yang kedua pula, kalau kita belum ada database, ini untuk pelanggan baru, kita terpaksa buat hipotesis. Hipotesis yang kita, inilah yang bahagian saya rasa yang akan banyak beli produk saya ni lelaki yang bekerja di bulan Ramadan. Di bulan puasa ni takut dia orang ni penat ke, tidur dalam pejabat ke apa ke, ini sesuai. Yang kedua yang saya rasa yang kaedah kedua tu itu yang rasa-rasa tu.
Oh, hipotesis tu rasa-rasa. Maksudnya sangkaan kita itu macam mana? Ini perkataan hipotesis ni besar ni. Perkataan besar ni. Last time saya dengar waktu belajar sains je lah. Itulah. Hipotesis ni macam kita punya andaian. Ya, betul. Cakaplah andaian. Oh, tak sama dengan sangkaan. Maaf. Tuan ni orang pandai lah. Minta maaf. Bila bercakap tu kena gunakan bahasa yang orang biasa, peniaga. Kita ni orang berniaga. Baiklah. Jadi kita ada andaian. Andaian kita tu, itulah yang kita nak test tu. Betul, Puan. Sebab kita belum ada customer lagi. Kita belum ada database pelanggan yang ramai lagi. Jadi kita tak ada advantage untuk buat survey yang mana keberangkalian untuk hampir ke semua split test kita itu menjadi. Jadi bagi yang masih baru, apa yang kita boleh buat adalah dengan membuat andaian sahaja dan kita uji andaian kita itu dalam kempen split test kita itu. Jadi split test tu menggunakan FB Ads atau Google Ads. Tak kisah, TikTok Ads. TikTok Ads pun boleh. Sebab ini strategi. Jadi di mana-mana pun boleh diaplikasikan. Even dalam flyers pun boleh dibuat. Oh, jadi kita cuma nak tahu copywriting yang macam mana yang menghasilkan leads atau jualan. Itu sahaja untuk kita tengok respon mana yang paling boleh kita dapat. Bolehkah kita gunakan video untuk buat split test? Untuk nak buat video itu saya kurang sarankan kerana dia melibatkan kos yang tinggi. Sebab kita nak kena cari talent untuk bercakap, kita perlu cari peralatan merakam seperti video ataupun kamera ataupun smartphone, melibatkan kos yang tinggi. Jadi untuk usahawan kecil yang newbies, kita gunakan iklan sajalah. Dia mula dengan iklan bertulis dahulu. Iklan bertulis lah, kita gunakan macam Canva lah. Boleh guna untuk Canva sebab perkara itu kita boleh seawal pada hari yang sama juga kita boleh lancarkan iklan tersebut. Kalau nak buat video mungkin ambil masa seminggu baru boleh jalankan, sedangkan tujuan kita buat split test untuk kita tahu yang mana satu iklan lebih respon. Selepas iklan kita dah tahu iklan mana boleh respon, barulah kita boleh convert, kita boleh tukarkan copywriting itu menjadi skrip video, boleh menjadi infografik dalam iklan, gambar-gambar iklan untuk kita mainkan isu konten-konten. Jadi itulah kepentingan. Memang kena buatlah split test ni. Kalau tak mahu rugi besar, buatlah split test. Kenapa kalau tak buat split test ada risiko rugi besar tu? Sebab kita tak tahu kita tembak kepada siapa. Kalau bayangkan kalau kita hanya buat sebagai andaian kita itu ternyata salah, rugilah. Kita letak terus bajet sehari 100. Sedangkan kalau untuk split test dengan RM100 tu kita boleh buat untuk 3 iklan. Satu iklan RM30, RM30, RM30 untuk kita tengok dahulu. Respon mana dulu yang respon. Jangan terus kita minat sangat, dah elok dah. Iklan dah cantik dah. Betul. Kemudian itu yang kita jadikan iklan. Betul. Tak boleh ya? Tak boleh. Kalau tak jadi macam kita suka hatilah, kita tebar jala. Kena, tak kena sudah. Kita nak kena kenal dahulu hotspot, lubuk-lubuk mana yang ada banyak sotong, yang mana ada banyak ikan, baru kita boleh tebar dulu. Oh, jadi split test ni memang kena buat. Betul. Kalau tak nak rugi besar, buatlah split test. Kalau kita banyak duit, buatlah apa kita suka. Betul, itu tak kisahlah. Sebab kita banyak duit. Tapi ataupun nak cuci duit. Ataupun kita nak cuci duit. Tapi kita kan orang bisnes kecil kan. Betul. Jadi macam tuan sebut tadi, paling rendah lah bajet X untuk buat split test ni, cukup ke RM100? RM100 itu kita pecah kepada 3 kempen.
RM100 tu boleh buat 3 kempen atau 3 iklan? 3 iklan, maafkan saya. Mana boleh RM100 3 kempen? Tak boleh, memang tak lepas. Dia 3 iklan. Tiga iklan. Macam saya sebut tadi, boleh bermula dengan serendah RM30, RM30, RM30. Test. Iklan ini RM30 saja. Iklan ni pun belanja RM30 saja. Iklan ni pun belanja RM30 saja. Betul. Kita tengok nanti. Betul. Iklan yang mana yang dapat respon. Betul. Kalau leads lah. Betul. Kalau jualan lah. Ya, betul. Oh, tak adalah mahal. Boleh dibuat. Boleh dibuat. Tapi leceh tuan. Kita ni nak meniaga lagi. Nak belajar Canva lagi. Nak belajar FB Ads lagi. Sekurang-kurangnya untuk pengusaha kecil ini, sekurang-kurangnya mereka perlu tahu strategi iklan dahulu. Seperti contoh, untuk buat iklan ni kita kena tahu target market kita nak pergi berapa ramai orang yang kita nak buat dan apa masalah yang nak dibuat. Kemudian kita hanya perlu sampaikan kepada kontraktor yang buat copywriting, tolong buat copywriting fokus kepada 3 market ni ya. Beritahu. At least sekurang-kurangnya kena tahu strategi. Jangan cakap dekat copywriter, buatlah ayat power. Ayat power? Kebanyakan orang dia masih tersangkut nak buat copywriting kerana sangkaannya ayat itu power, kena power. Jangan lepaskan macam itu sebab copywriter bukan tahu nature business kita, siapa pelanggan kita. At least sebagai seorang pengusaha kita mestilah dah pernah buat kajian berapa ramai untuk kita target market, siapa yang ada keberangkalian yang tinggi untuk dapatkan produk kita ini. Jadi kita hanya tinggal beritahu kepada copywriter, saya nak 3 copywriting untuk fokus ini, fokus ini, fokus ini. Tuan, 3 iklan pertama yang kita nak test ni, apa ciri-ciri dalam 3 iklan tu yang bagus lah, yang wajib dibuat lah dalam copywriting. Yang 3 ni, yang RM100 punya bajet ni. Betul. Iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga, nak mengetes apa tu? Nak mengetes apa? Kita nak test target market. Contoh, kalau kempen pertama fokus kepada ayah suami bekerja yang takut tertidur, penat, mengantuk apa semua. Iklan kedua untuk ibu, apa kalau kata ibu bersalin yang penat ke apa ke nanti, untuk anak supaya tak tertidur dalam kelas ke apa, lebih cergas, lebih bertenaga, apa itu semua. Itu yang kita test. Sekurang-kurangnya yang kita nak test itu adalah pada headline itu. Jadi kita nak test headline kita ni jalan ke tak jalan. Betul. Boleh bawa masuk leads ke tak boleh bawa masuk leads. Betul. Kalau sale pun boleh bawa masuk jualan atau tidak. Betul. Headline tu kita test dulu. Betul. Oh, kena buat 3 headline. Minimum 3 lah. Lagi banyak lagi bagus. Oh, lagi banyak lebih bagus. Sebab dia ibarat seperti Pareto lah, 80-20. Daripada 10, mungkin 2 yang akan Tuan ni banyak betul lah teori lah, Pareto pula dah keluar. Ini nanti confuse lah saya punya follower ni kan. Itu topik lain lah. Kalau macam tu. Pareto tu topik lain. Malam ni kita nak tahu saja, betul ke split test ni nak kena buat ni? Kena buat dan minimum 3. Lagi banyak lagi bagus. Bajetnya RM100 untuk permulaan. Untuk ads RM100 tu untuk ads ya tuan-tuan. Betul. Upah nak buat posternya lain. Upah copywriternya pun lain. Lain. Upah pergi kursusnya pun lain. Itu lain lah. Kalau kita nak buat sendiri, kena ambil kursus bagaimana menggunakan Canva sebagai contoh. Kena hadir kursus copywriting lagi, kena hadir itu, ini. Jadi untuk usahawan yang baru, kita memang suggest wajib belajar tentang strategi copywriting itu dulu. Supaya nanti kalau dia nak outsource, dia outsource dengan ilmu. Apa yang sepatutnya perlu dibuat.
Oh. Jadi tuan-tuan, ini tujuan perbualan kita malam ni nak bagi tuan-tuan tahu bahawa ada benda yang disebut split test. Dan split test ni kena dibuat Betul. dan ada caranya. Tapi kita ni orang bisnes. Tak payahlah kita pergi kelas Canva lah, kelas FB Ads lah, kelas Google Ads lah, Betul. kelas copywriting lah. Kita hanya perlu tahu dia punya tujuan tu apa. Betul. Supaya nanti apabila kita berjumpa dengan graphic designer ke atau Ya. copywriter, kita tahu apa nak cakap. Ya. Buatkan saya 3 poster. Ya. 3 poster. Yang pertama, poster tu macam ini. Yang kedua, poster tu macam ini. Yang ketiga, poster tu macam ini. Supaya kita boleh cakap macam itu. Betul, Puan. Jangan buang masa lah belajar hal-hal teknikal tu. Kita lebih baik kita buat kerja kita lah sebagai orang bisnes. Betul. Cari duit. Cari duit. Kemudian gunakan sebahagian duit tu. Bayarlah budak-budak ni. Betul. Mereka buat kerja itu lebih bagus. Betul, Puan. Terima kasih Tuan. Sama-sama, Ni saya Puan. marah-marah ni sebab dah pukul 10 lebih. Betul. Mata Puan pun dah merah-merah. Baik, sekianlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.